Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah moga kami dapat berkongsikan dengan anda dengan lancar pada hari ini dan moga kita sama-sama dapat manfaat daripada perbincangan yang akan dibawakan. Assalamualaikum. Alhamdulillah daripada pagi tadi, daripada sahur tadi kan, sampailah sekarang ni dah lepas subuh. InsyaAllah pada mereka yang masih bersemangat bersama kami, Allah bless you. Moga Allah memberkati anda dengan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kita sudah sepertiga Ramadan, berbaki 2/3 lagi. Dan Alhamdulillah kita tak nak momentum kita ke terbelakang, tapi kita nak terus memecut sehingga ke barisan yang penamat. Dan Alhamdulillah kita akan bermula subuh ni dengan cara-cara bagaimana kita nak menambahkan lagi amalan-amalan yang amazing, yang luar biasa ataupun nampak simple tapi hasil ganjarannya luar biasa agar kita dapat menambah baik Ramadan kita. Mungkin kadang-kadang rasa macam Allah, menyesailah aku tak buat ni ke, tak buat tu. Kita tak mau menyesai. Kita nak tahu dan kita nak refresh sentiasa. InsyaAllah bersama dengan kalian untuk bersama-sama mendidik kita agar kita dapat bina syurga di rumah, bina rumah di syurga dan masuk keluarga sekeluarga dalam syurga. InsyaAllah di talian ialah Ustaz Datuk Badli Shah, Jurucakap Masjid Taman Nusa Bayu. Ahlan Ustaz. Ahlan wa sahlan Farah. Ustaz sempat sahur ke? Alhamdulillah sempat. Sini awal. Okeylah, Alhamdulillah sempat lagi kan. Alhamdulillah. Okey Ustaz, Alhamdulillah kita ni dah sepertiga Ramadan. InsyaAllah Ustaz kongsi dengan kami agar kami ni terus bersemangat. Bukan saja bersemangat tapi dapat membaiki kelompongan dan terus memecut laju dalam menambah amalan dalam bulan Ramadan. Ustaz, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Puan Farah Adibah dan seterusnya para puasawan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Amin. Hari ke-12 datanglah sudah, berbuka dengan sepiring juadah, habis berbuka tangan ditadah, agar keluarga selalu mawaddah. Amal yang baik akan dibalas, dunia akhirat akan membekas. Lakukan semua secara ikhlas, menghadap Allah bak sehelai kertas. Sesuai dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, maka sewajarnya penghayatan kita di dalam melaksanakan ibadah seeloknya dengan 3 cara. Saya gelarkan ianya dengan istilah melabur, melebur dan membaur. Pertama sekali kita nak melabur. Apa maknanya melabur ni? Benda melabur ni, kalau saham sekalipun, lagi banyak yang kita labur, makin banyaklah hasilnya yang kita dapat. Sebab itulah Ramadan ini adalah tentang membanyakkan pelaburan kita. Amal baik kita. Tujuan kita nak mengukuhkan keimanan kita. Apa saja amalan mesti diperbanyakkan. Sebab itu pada bulan puasa ini adanya tarawih. Sembahyang sunat 8 rakaat minimum yang kita lakukan sebagai nak menunjukkan banyaknya ibadat yang kita buat berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Sebab itu, ayo para puasawan sekalian, kita sepanjang bulan Ramadan ini jangan tinggalkan apa juga amalan-amalan sunat yang mampu kita buat. Apa sebab? Kerana amalan yang wajib dalam Islam ni tidak banyak. Dan wajib tu namanya pun wajib. Yang sunat ini lebih banyak. Maka kalau kita nak melabur, nak mencari ekstra bonus pahala, peningkatan darjat di sisi Allah, mesti banyak amalkan amalan sunat. Apa arti amalan sunat? Benda yang kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat, kita akan menghadapi kerugian. Rugi dari segi apa? Orang banyak amalan sunat ini, pahala memang kita tak. Tapi yang paling mahal, dia dapat kasih sayang daripada Allah. Dalam hadis kursi disebutkan wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hamba-Ku ini, kata Allah, tak berhenti-henti berusaha nak dekat pada aku. Dengan apa caranya? Bin nawafil. Dengan ibadat-ibadat sunat hatta uhibbahu, sehingga akhirnya kata Allah, I love him. I love her. Aku cinta pada dia
kerana dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada aku. Sebab itu bulan Ramadan Al-Mubarak semakin banyak amalan sunat yang kita buat, maka di situ pelaburan untuk kita. Mungkin ada orang kata, saya buat amalan ni ikhlas. Saya tak nak kira pahala, tak nak kira apa. Ini kurang tepat. Ramadan ini memang kita disuruh mengira pahala. Dalam konteks Ramadan sendiri ada hadis spesifik yang mana Nabi menyebutkan man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa-siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan ini imanan, iman ni dengan kepercayaan kepada Tuhan. Wahtisaban, apa makna ihtisab? Kata Ibnul Jauzi, wa muhtasiban jazila ajrih. Orang yang melakukan ibadat di bulan puasa dengan mengharapkan pahala yang melimpah ruah. Jadi tak ada masalah untuk kita mengira pahala. Kata Ibn Hajar, yang dimaksudkan sebagai ihtisab ini adalah talabus sawab minallah. Orang yang melakukan ibadat kerana mencari pahala di sisi Allah. Sebab itu saudara, sekali lagi, Ramadan Al-Mubarak ini, nombor satu, kita melabur. Banyakkan pelaburan. Semana mampu mungkin lakukanlah. Lepas semayang baca Quran, lepas semayang kita zikir panjang sikit, iktikaf di masjid. Nanti 10 akhir Ramadan, iktikaf di masjid. Banyakkan. Ini peluang kita untuk melakukan satu amalan yang payah untuk kita lakukan. Sama juga seperti tarawih, jangan tinggalkan. Juga semayang witir misalnya, jangan ditinggalkan. Ini semua adalah dalam proses kita nak melabur. Selesai. Yang kedua adalah melebur. Apa makna melebur? Kita nak meleburkan segala kesalahan, kesilapan, dosa-dosa yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita nak hapuskan sepanjang bulan ini. Adakah bulan lain tak boleh? Boleh. Tetapi bulan ini dia banyak pusingan bonus. Apatah lagi ketika berbuka ada pusingan bonusnya. Ketika momen waktu malam Ramadan ada pusingan bonusnya. Waktu siang ada pusingan bonus. Kita nak mengejar pusingan bonus inilah, maka sesuai untuk kita nak melakukan lebur atau melebur ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, membaur. Membaur dalam arti kata, menyemarakkan, menghangatkan lagi kasih sayang sesama kita, khususnya sesama Islam, dengan kita bergaul, membaur bersama mereka, pergi ke masjid, tarawih, moreh, berbuka. Jadi memperkuatkan lagi hubungan kita sama kejiranan. Saya ingat bulan Ramadannya saja kita dapat jiran-jiran berkumpul tiap-tiap malam. Jadi ini antara amalan yang perlu kita tidak sewajarnya melepaskan. Baik, jelas sekali Ustaz. Baik, saya tertarik tentang bagaimana kita nak melipat gandakan amalan kita dengan memastikan bahawa secara konsisten kita melakukan amalan-amalan sunnah, bukan sekadar yang wajib berpuasa. Dan tadi Ustaz ada menyebut tentang tarawih. Yang ini standard lah, kita tahu. Inilah package Ramadan yang Allah hadiahkan pada kita. Tapi ini balik pada realiti lah. Mak-mak macam saya ni pun kan, ramai mak-mak ni kadang-kadang kita ni memang nak pergi, tapi ada kekangan-kekangan tertentu, anak ramai dan sebagainya, kecil-kecil, halus-halus lagi kan. So jadi kita nak uruskan anak-anak pada waktu sama, kita tak nak terlepas pandang. Ataupun pada mereka yang mungkin lelaki tetapi bekerja shift malam dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya untuk kita terus bertarawih dengan cara sendirian? Adakah itu macam mana Ustaz? Kadang-kadang tu setengah orang tu sampai sepanjang bulan tu tak boleh nak tarawih. Contohnya kerja kat kilang, kan? Ataupun tugasannya memang sebelah malam. Jadi Ustaz kongsikan dengan kami cara melakukan tarawih di rumah yang ataupun di pejabat yang terbaiklah, yang paling elok. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Tarawih ini adalah ibadat khusus di dalam bulan Ramadan dan tidak ada peluang nak dilakukan pada bulan-bulan lain. Dan waktu untuk nak mengerjakan tarawih ini pula adalah selepas seseorang itu mengerjakan solat fardu isyak. Berkenaan tentang tarawih ini, para ulama mengatakan bahawa tarawih adalah solat sunat yang muakkad dilakukan secara berjemaah, iaitu dituntut untuk dilakukan secara berjemaah. Bukan bermakna tidak boleh melakukan sendirian. Boleh atas sebab-sebab yang Farah sebutkan tadi, kerana tugasan, jaga keselamatan, jaga trafik dan sebagainya lagi. Tetapi kalau ada peluang, lakukanlah secara berjemaah. Dia ada
4 solat sunat yang dituntut kita buat jemaah. Solat sunat ni asal hukumnya buat seorang saja. Kita sembahyang sunat ni tak ada buat ramai sembahyang tahiyatul masjid mana ada jemaah, tak ada. Dia sembahyang sunat yang dituntut berjemaah ni 4 saja. Pertama, sembahyang sunat air raya. Yang kedua, sembahyang sunat gerhana, bulan dan juga matahari. Yang ketiga, solat sunat istisqa, iaitu minta hujan. Yang keempat, solat sunat tarawih. Maka bagi orang yang nak melakukan sembahyang sunat tarawih ini, dia boleh memilih bilangan yang sesuai dengan kemampuan dia. Barangkali bagi kaum ibu agak susah nak melakukan sampai 20 rakaat atau 23 rakaat kerana kekangan tanggungjawab anak-anak nak sekolah pada hari esok dan sebagainya. Sebab itu bilangan solat tarawih ini mengikut kemampuan. Namun secara umum bilangan solat tarawih ini ulama khilaf. Antaranya adalah pandangan mazhab-mazhab yang disebutkan dalam kitab Nailul Autar. Pertama sekali, yang berbeza dengan mazhab yang lain adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia mengatakan sembahyang tarawih ini 36 rakaat. Bezalah, dia paling banyak sekali. Kenapa 36 rakaat? Kerana bagi ahli Madinah, orang Madinah khususnya, mereka melakukan solat sunat tarawih 36 rakaat sebab mereka nak berlawan dengan penduduk Mekah. Dari segi apa? Orang Mekah dia buat sembahyang sunat tarawih selang-seli dengan tawaf sebanyak 7 pusingan. Jadi mereka nak lawan pahala itu. Jadi dia nak, ialah Madinah Mekah, jadi dia ada jealous lah dengan orang Mekah yang boleh buat tarawih, boleh buat tawaf itu. Sebab itu kata Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Aslam At-Talib fi Syarah Raudatul Talib, dia menyatakan bahawa wali ahli Madinah fi'luha 36 di anal 20 khamsu tarwihat. Bagi penduduk Madinah, mereka buat sembahyang tarawih 36 rakaat. Ini kerana 20 rakaat bersamaan 5 kali sembahyang tarawih. Fakana ahlul Makkah yatufuna baina kulli tarawihat sab'ata asywat. Manakala penduduk Mekah, mereka melakukan tawaf setiap pusingan. Apa hikmahnya bila 36? Ini bagusnya. Bagusnya adalah bagi orang yang tak mampu nak buat antara waktu insya' 8 lebih sampai pukul 10, dia ada peluang buat lepas pukul 10. Sebab itu di luar negara, masjid ini 24 jam. Ada tarawih pukul 11, ada tarawih pukul 12. Jadi benda tu tak ada budaya di tempat kita. Jadi ini antara menyebabkan orang kerja shift, habislah kalau 10.30 dah tak ada masjid lagi dah. Dan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali semuanya 20 rakaat. Tetapi kalau yang tak mampu, buat 8 rakaat pun insya-Allah dapat pahala di sisi Allah kerana kita ada juga tanggungjawab yang lain. Baik. Alhamdulillah, jelas sekali Ustaz. Moga Allah permudahkan. Mungkin norma baru patut diguna pakai juga di Malaysia kan Ustaz? Sekurang-kurangnya mereka yang shift lewat tu adalah peluang kan? Yang overtime dan sebagainya kan? Mungkin boleh diwar-warkan melalui Assalamualaikum ni kot-kotlah ada AJK Masjid, boleh fikir-fikirkan kita buat shift dua pula. Okey Ustaz, sebelum kita rehat saya nak lontarkan satu persoalan, iaitu solat witir. Kita ni kadang-kadang ada yang buat 8 tu balik zaz, balik tarawih kan. So kadang-kadang terbabas ke witirnya, terlupa ke buat witirnya, ataupun ada yang nak buat 3 terus straight, bukan 2 1 kan. Bagaimana kita nak tahu cara buat witir yang terbaik, dan kalau tergelincir ataupun terlepas witir ni, apakah akibatnya kepada amalan kita? Kacau tak dengan imbuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, kita akan kongsikan sekembali kita nanti insya-Allah. Tidakkah kita mahu menjadi seorang mukmin yang mulia di sisi Allah? Marilah kita menjadi tangan yang di atas dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru. Semoga infak kita di bulan Ramadan ini dibalas dengan ganjaran besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Masya Allah, sebelum kita nak berbincang tentang bagaimana kita dapat berinfak di tempat yang sahih, insya-Allah kita nak sambung sedikit lagi persoalan, iaitu tentang solat witir. Ustaz, silakan. Ya. Sembahyang witir ni kalau boleh kita nak menyeru kepada para jemaah, para puasawan, jangan tinggalkan. Sebab sembahyang witir ni adalah sembahyang yang sangat mustahab, kerana witir itu sendiri maksudnya adalah ganjil. Dan kalau kita lihat dalam agama kita ini, nombor ganjil ini sangat berkait rapat dengan kebanyakan ibadah kita. Kalau kita tengok
kata Syekh Muhammad Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari, yafdhuluhu fil a'mal wa kazur fil ta'at. Allah mengunggulkan ganjil ni dalam banyak perkara. Dan termasuk dalam ibadah. Kalau kita melengok, Allah menciptakan langit dengan bumi ini 7 tingkat. 7 petala langit, 7 petala bumi. Dan 7 petala langit itu pula disebut sebanyak 7 kali dalam 7 surah. Jadi artinya banyak permainan ganjil di dalam agama kita. Sama juga orang yang nak bersuci, kalau tidak ada air boleh istinja. Berapa biji batu? 3 biji batu. Kalau kita berwuduk, maksimum mengambil air adalah 3 kali, minimum 1 kali. Semayang kita solat fardu 5 waktu sehari semalam. Berapa rakaat? 17 rakaat sehari semalam. Anggota sujud, a'dha sujud li sab'ah, 7 anggota sujud. Dari tapak tangan, 2 lutut, ujung jari, kedua tapak kaki. Al-Fatihah kita baca ada 7 ayat. Kita puasa pada bulan Ramadan yang merupakan bulan ke-9. Kita digalakkan pula puasa pada hari-hari putih, 13, 14, 15. Maknanya 3 hari setiap bulan. Lailatul Qadar yang akan kita buru, itu duduknya pada malam-malam ganjil. Sebab itu Nabi SAW sangat menggalakkan witir. Innal witra laisa bi khatmin wala qasalatikumul maktubah walakin Rasulullah autara thumma qala ya ahlal Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Kata Sayyidina Ali dalam asar, sesungguhnya semayang witir tidak wajib ke atas kamu sebagaimana semayang fardu. Tetapi Nabi tak pernah tinggalkan semayang witir. Maka kata Nabi, ya ahlal Quran, wahai ahli Quran. Ni ramai yang sedang menonton ni, ahli Quran. Yang sedang tadarus, yang sedang melazimi Quran. Wahai ahli Quran, autiru, bangun, berwitirlah kamu. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Kerana Allah itu ganjil dan sangat suka kepada ganjil. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Saya menyeru diri saya dan para puasawan, ayo kita dalam sembahyang tarawih kekallah bersama imam hingga ke solat yang terakhir, iaitu solat witir. Jangan kita lepas habis tarawih kita misalnya buat 8 rakaat. Habis kita pun balik. Ustaz. Tak sudi nak ya. Ustaz, sorry Ustaz, sebab saya takut kita kehabisan masa ni, ada soalan ni dan saya rasa benda ni sangat penting. Ada yang mengatakan, okey, katalah habis witir, kita pun balik rumah tu kita tidur, kita solat tahajud tu baru kita witir. Macam tu okey ke? Ataupun dia mesti kena buat segera selepas solat tarawih? Ya, benar. Witir ini kalau kita terlepas kerana disebabkan perkara yang valid seperti terlupa atau tertidur, boleh diqadakkan ketika kita tersedar. Sebagaimana hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza zakarahu. Siapa yang tertidur atau terlupa hingga tak dapat nak mengerjakan sembahyang witir, maka hendaklah dia mengerjakan ketika dia teringat. Hadis Abu Daud. Jadi tak ada masalah, boleh dianjurkan. Jadi balik kepada perbincangan kita tadi, apa yang mustahak adalah jangan ditinggalkan solat witir ini kerana orang yang melakukan sembahyang bersama dengan imam sehingga ke akhir, dia akan dapat kutiba lahu qiyamul lailatin, dapat pahala seperti qiyamul lail sepanjang malam. Hadis Tirmizi. Sebab itu sayanglah bagi orang-orang sekarang ni, habis saja sembahyang tarawih sebab dia tak nak ikut imam yang buat 20 rakaat misalnya. Okey, buat 8 tak ada masalah. Tapi sayang kerana dia kehilangan pahala buat qiyamul lail sepanjang malam. Baik. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sembahyang witir ni sepanjang umurnya. Baik. Ustaz, Alhamdulillah jelas sekali. Sekarang ni kita nak kongsikan satu lagi fasa, iaitu bagaimana Allah memudahkan kita melipat gandakan pahala kita dengan berinfak. Ustaz, kongsikan dengan kami bagaimana kita nak bersedekah ataupun menambahkan dana untuk Masjid Taman Nusa Bayu ini. Seterusnya, berapa yang anggaran yang diperlukan, gambarkan pada kami Masjid Taman Nusa Bayu ini apabila siap kelak dan cara kami sama-sama terlibat dalam projek ini. Baik, terima kasih atas peluang ini. Kita nak mewawarkan rakan-rakan kita di Taman Nusa Bayu, mungkin Pulai Johor Bahru. Mereka bercadang nak buat satu masjid yang menelan belanja 5.3 juta. Dan Alhamdulillah terkini mereka telah berjaya mengumpulkan sebanyak 3 juta. Terima kasih kepada seluruh penyumbang. Tetapi mereka masih memerlukan 2 juta lagi untuk nak meneruskan pembinaan. Jadi masjid ini akan memberi sinar barulah dan juga keselesaan beribadat pada rakan-rakan kita di Taman Nusa Bayu. Dan yang menariknya bukan sekadar di Taman Nusa Bayu tapi juga dari taman berdekatan.
Taman Nusantara Prima, Apartmen Bayu Angkasa, ada perumahan RMMJ, kawasan perindustrian SILC. Penduduknya begitu ramai sekarang, dah 40,000, hampir 40,000, dan ramai di kalangan mereka, 40% adalah orang-orang Islam. Jadi dengan ada masjid ini, cerahlah matlamat mereka nak buatkan sebagai pusat sehenti dakwah, tempat perkongsian ilmu, pusat komuniti. Jadi insya-Allah masjid ini jika siap nanti dia akan dilengkapi dengan dewan solat, dewan untuk bilik imam dan bilal, ada bilik mesyuarat, ada bangunan yang begitu selesa sekali. Jadi kita sekali lagi menyeru kepada seluruh muslimin muslimat, cara berinfaknya adalah pertama, infak secara umum pada bila-bila masa kita berhajat dengan melakukan pemilihan terus ke dalam akaun pihak masjid seperti yang tertera di kaca TV sekarang. Ada yang ada telefon boleh snap saja gambar, iaitu di Maybank Islamic ataupun di Bank Rakyat. Boleh juga membuat sumbangan secara online dengan melayari laman sesawang pihak masjid, iaitu www.masjidnusabayu.com. Atau yang ketiga, boleh saja terus membuat sumbangan dengan menghubungi nombor talian 019-770-1085 bercakap dengan pengurusinya sendiri, iaitu Saudara Muhammad Zaki. Jadi untuk mengikuti perkembangan terkini masjid, saudara-saudari dijemput mengikuti laman Facebook pihak masjid Taman Nusa Bayu. Jadi sekali lagi, bulan Ramadan ini ambillah peluang untuk melabur, melebur dan membaur sesama kita, menambahkan amal, menghapuskan dosa dan menguatkan tali silaturahim sesama kita. Moga-moga amalan kita ini, iaitu amalan-amalan sunat seperti ini, menolong orang dan sebagainya, memperbanyakkan lagi koleksi pahala kita di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. InsyaAllah. Jazakallah khairan kathiran Ustaz kerana berkongsikan dengan kami, terus membakar semangat kami untuk menjalani ibadah Ramadan yang berbaki lagi. Moga kita tidak keterbelakang, malah kita ke hadapan insya-Allah. Dan para penonton semua, cepat-cepat. Kita nak rehat seketika, tapi cepat-cepat anda menginfakkan duit anda. Sikit kalau tak boleh banyak, lagi bagus kan? Ke projek ini. InsyaAllah ini adalah saham jangka masa panjang kita. Tidak lain, tidak bukan. InsyaAllah. Dan tempatnya adalah tempat yang sahih. Baik Ustaz, kita rehat seketika ya. Ustaz, minta izin. Para penonton semua, InsyaAllah jangan ke mana-mana. Lepas ni kita nak kongsikan dalam keadaan mana Allah izinkan kita untuk tidak berpuasa. Dan ada kalanya kita rasa macam, memang Allah bagi excuse, tapi aku senang je sekarang ni, bukannya susah nak travel dan sebagainya. Boleh tak aku punting ni, ataupun kenakah aku meneruskan puasa? Macam mana tu? Sebab zaman sekarang tak sama dengan zaman Rasulullah. Semua persoalan ini akan kita ungkapkan sekembalinya kita nanti. Tidakkah kita mahu menjadi seorang mukmin yang mulia di sisi Allah? Marilah kita menjadi tangan yang di atas dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru. Semoga infak kita di bulan Ramadan ini dibalas dengan ganjaran besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah.